Okay, siapa siap dah pun boleh ubah? Pun boleh ubah manipulasi dia apa? Kehadiran benda asing. Kehadiran benda asing, bagus. Okay. Alamak. Kehadiran benda asing. Okay. Bergerak balas. Bacaan termometer. Bacaan termometer. Betul. Okay. Kemudian pemboleh ubah yang dimalarkan. Isi padu air suling. Ikutlah. Isi padu. Air suling. Air suling boleh. Selain daripada tu, apa lagi boleh? Ais batu. Air batu nak letak parameter di depan berapa? Kualiti. Quantity ice. Quantity ice. Okay, tapi isi padu air suling cukup dah. Boleh dah dapat satu markah. Okay, sekarang hipotesis. Hipotesis kaitkan manipulasi dengan bergerak balas. Nak buat ayat apa ni? Jika dah. Jika kehadiran benda asing. Jika Sekejap. Jika terdapat kehadiran benda asing, maka bacaan termometer berkurang. Bacaan termometer tu merujuk pada apa? Atas ni dia karbon ni. Apa ni? Atas tu. Penyataan soalan baca dok atas. Mengkaji kesan benda asing ke atas takat beku. Takat beku. Jadi kita rujuk takat beku. Bacaan termometer tu ialah takat beku. Okay, jadi jika terdapat benda asing, kehadiran benda asing, maka takat beku jadi macam mana? Menurun. Berkurang. Okay, jika terdapat kehadiran benda asing, maka takat beku berkurang. Okay, takat beku apa ni? Tengok ayat atas ni. Takat beku air suling. Air suling. Takat beku air suling berkurang. Ingat, dalam penyataan soalan ada clue. Okay, ada clue pun boleh ubah. Okay, next. Pemerhatian. Apa yang kita tengok dalam gambar tu? Pemerhatian. Awak nak tulis apa? Sekarang ni ada berapa rajah? 2. Jadi soalan ni dok cover pun satu pemerhatian. Jadi kena cover belaka dua-dua. Nak tulis mana? Yang kita tengok ni, hak ia bulat ni benda apa ni? Ni benda apa ni? Bacaan? Termometer. Okey, jadi kita tulis. Bacaan termometer dalam rajah B. Tak sebut mana dulu? Wah, ingat Aizatu B dulu. A. Empuk ikut turutan. Mudah kalau ada dua gambar. Itu cikgu Afifah lah. Sorry. Cikgu nak tengok skrin, cikgu nak nampak siapa cakap. Okey, bacaan termometer dalam rajah A. Rajah A ni kosong. Rajah B -2. Jadi dalam rajah A nak cover lebih tinggi ke lebih rendah? Tinggi. Lebih Tinggi. Berbanding Rajah B. Rajah B. Okey. Jadi inference kita ambil yang mana? Rajah A ke rajah B? A. Sebab apa nak B. ambil rajah A? Kita nak ambil rajah A ke rajah B untuk inference? Nak ambil pemerhatian, tapi nak ambil pemerhatian rajah A ke pemerhatian rajah B? B. Sebab apa pilih rajah B? Sebab
dekat B ada apa tadi? Ada kehadiran benda Berdasing. berdasing, dan bila ada berdasing kita tengok suhu dia Berkurang. berkurang. Jadi kita kabur. Okay. Bacaan. Kita ambil balik ayat ni tadi. Bacaan termometer dalam rajah nak ambil A ke B? B. Bacaan termometer dalam rajah B Berkurang. berkurang kerana Kehadiran berdasing. kehadiran benda asing mengurangkan ataupun merendahkan takat beku air suling. Okay. Okay. Bacaan termometer dalam rajah B. Okay, bacaan termometer dalam rajah B rendah kerana kehadiran benda asing merendahkan takat beku air suling. suling. Sekarang ni faham dah nak buat inference ni? Faham. Okey, kalau faham cikgu nak ulang balik. Pertama nak buat inference kena tengok apa? Ni. Pemerhatian. Pemerhatian ni adalah PB Tersurat. Okey. Tapi PB tersurat tu bukan jawapan kepada inference tu. Itu baru clue dia. Kita kena saling dulu. Lepas tu kita tambah perkataan kerana. Okey? Okey. Bacaan termometer dalam rajah B ni ialah PB tersurat. Lepas tu kita letak kerana. Kerana tu untuk menunjukkan punca dia lah. Kataan kerana ada ni. Kerana. Lepas tu kita letak PB tersirat. Kerana PB tersirat dia ialah kehadiran benda asing merendahkan takat beku air suling. So ada PB tersurat kerana PB tersirat. Jelas tak? Jelas tak? Sebenarnya markah dia duduk kat mana inference ni? Dekat PB tersurat ke tersirat sebenarnya? Cikgu nak tanya. Markah dia duduk kat mana? Tersurat. Bukan. Markah dia duduk dekat ni. Dekat ni. Kerana PB tersirat ni. Hak ni penentu awak dapat markah ke tak dalam inference. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ada Okey. kita. Okay. Kemudian untuk definisi operasi pula, yang ni terbalik. Kalau tadi yang ni PB tersirat kunci markah dia. Yang ni PB tersurat kunci markah dia. Tersurat. Kalau bubuh tersirat tak boleh markah untuk definisi operasi. Mesti tersurat. Apa maksud tersurat? Kita mesti nampak dalam gambar tu. Apa yang kita nampak dalam gambar tu? Kalau dalam kes ni kita nampak ialah perubahan bacaan termometer. Suhu lah, perubahan suhu takat lidih. Okey, jadi dalam ni kita ambil dulu ayat dia. Ayat pertama dia apa? Berdasing. Bendasing. Okey, bendasing ialah bahan bagus yang menyebabkan. Okey, apa yang disebabkan? Apa yang kita nampak? Bendasing, kat mana segambar ada bendasing? A ke B? B. Okey, so apa dia buat dekat pemerhatian ni? Suhu dia jadi macam mana? Berkurang. Suhu ni suhu apa? Rujuk balik sini. Takat beku air suling. Takat beku air suling berkurang. Takat beku air suling berkurang. Okey. Ini adalah PB tersurat dia. Kita tengok termometer, takat beku air suling berkurang. Jelas? Jelas. Okey, last nombor 6. Nombor 6.
Last kali. 15 minit lagi nak pukul 10. Cikgu kena tamatkan sesi ni pukul 10 sebab kalau tak siang kawak data awak ni. Hari ni subjek sains dengan apa? Cara. Sejarah. Okey, Kak Gi pukul 10 sejarah pula. Sejarah ada soalan dah ke? Ke buat modul? Ada. Okey, dah apa kita perhabis soalan ni dulu. Kak Gi jangan lupa jawab dalam Google Form tu. Okey. Okey, tapi hak ni hak yang mana masuk Google Meet ni cikgu kira selesai dah lah. Hadir dah lah. Okey? Yang penting dalam buku modul awak tu. Baik, soalan ni kita baca dulu. Soalan ni, Rajah A dan B menunjukkan keputusan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji perubahan haba. Okey, dalam tindak balas kimia pada suhu bilik. Okey, pada suhu bilik ni boleh ubah tu. Ni P malar ni. Suhu bilik. Dia nak khabar dua-dua ni buat dekat suhu bilik belaka. Okay? So tahu dah boleh ubah malar dia. Okay? Suhu bilik. Suhu bilik. Okay. Boleh ubah manipulasi dia apa? Cuba tengok dalam gambar apa yang beza ni. Boleh ubah manipulasi. Sama tak bahan? Tak. Tak. Jadi kita tulis apa? Jenis Bahan. Jenis bahan. Bahan. Bahan saja tak boleh. Kena tulis jenis bahan. Sebab bahan tu kita mungkin boleh letak isi padu bahan, jisim bahan, jenis bahan. Kita kena letak parameter depan. Jenis ni parameter kita panggil. Okey? Kemudian bergerak balas. Apa yang bergerak balas ni? Bacaan termometer. Okey. Tapi bacaan termometer ada dua. Bacaan termometer mesti dua. Mula-mula dengan akhir. Awal dengan akhir. Jadi untuk dalam kes ni, kita ambil bacaan ni bacaan akhir ke bacaan awal? Yang bergerak balas ni. Kita baca ngelah dah ke kita baca awal-awal? Akhir. Jadi pemboleh buah bergerak balas ialah bacaan akhir. Termometer. Sebab kita letak termometer tu kita tunggu lepas kita letak bahan. Okay? Okay. Yang dimalarkan tadi ialah suhu Bilik. Suhu bilik. Okay. Suhu bilik ialah sama dengan bacaan awal. Bacaan awal termometer. Sebab bacaan awal semua suhu bilik belaka. Okay, faham tak? Faham tak ni? Faham. Okey, eksperimen ni sebenarnya dia letak air suling dalam gelas, dua-dua ni, gelas A, gelas B. Tapi bahan natrium hidroksida dengan amonium ni tak letak lagi. Sebelum dia letak tu, dia check dulu suhu. Sebelum letak dua bahan tu, dia check dulu suhu. Ada dua gelas. Gelas A dengan gelas B. Gelas suhu bilik 32 darjah Celsius. Ini suhu awal. Okey. Kemudian dua-dua ni, dua bekas ni ditambah dengan natrium hidroksida dengan amonium klorida. Lepas tu barulah dapat suhu akhir. Lepas letak bahan, baru kita ambil suhu pula. Jadi lepas letak bahan tu kita panggil bacaan akhir termometer. Faham tak? Faham tak? Suhu awal dengan suhu akhir ni? Faham. Faham Okey, cikgu ulang balik. Suhu awal sebelum kita letak bahan asing tu. Iaitu natrium hidroksida dengan amonium klorida. Air saja, air suling saja tu suhu awal. Okey? Air suling saja suhu awal sama dengan suhu bilik. Lepas letak bahan baru ambil suhu sekali lagi, itu suhu akhir. Jadi sebab tu dalam pemboleh ubah ni ada dua, bacaan akhir termometer, bacaan awal termometer. Baik, sekarang ni hipotesis. Pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okey, jika jenis bahan ada dua tadi. Awak nak ambil hak mana? Jika bahan mana diguna? Ke natrium Pilih satu. Jika natrium hidroksida ditambah maka yang bergerak balas berapa? Suhu akhir ke suhu awal? suhu
Suhu Akhir. akhir. Jadi bila suhu akhir kita letak pemboleh ubah dia suhu akhir lah. Maka suhu akhir akan bertambah ke berkurang? Berkurang. Ni, kau naik ke kau turun? Turun. Jika bahan yang digunakan ialah jika natrium hidroksida ditambah, maka bacaan akhir termometer akan Akan tengok suhu. berkurang. Suhu berapa ni? Cuba baca suhu dia berapa? Tu 45. 45. Okey, 45. Yang ni berapa? Yang belah kanan. 25. 25. Okey. Suhu awal tadi ialah suhu bilik kan? Suhu bilik berapa? Tahu tak berapa suhu bilik? Suhu bilik. Suhu bilik ni suhu persekitaran lah. Biasanya berapa suhu persekitaran? Ni makluman yang sepatutnya awak ada dalam kepala dah ni. Dok kabur tapi awak mesti tahu dah. Suhu bilik berapa? Biasa-biasanya suhu sekitar kita ni berapa? Kalau 45 sesuai tak suhu bilik? 45 sesuai tak suhu bilik? 36. 36. Okey. Paling mudah kita ambil suhu badan kita lah. Lebih kurang suhu badan kita. Tapi sebenarnya suhu bilik dia rendah lagi pada suhu badan. Ni cikgu tulis dah ni. 30 berapa ni? 32. 32. Suhu bilik kita sekitar 30 sampai 32. Suhu badan kita 37. Suhu badan 37. Kalau kita rasa luar badan dengan dalam badan kita, cuba awak pegang tekuk awak ke, mana lebih panas? Dekat udara ke dekat badan awak? Padang. Badan kita lagi panas pada suhu bilik. Maksudnya, suhu bilik biasanya lebih rendah daripada suhu badan kita. Tetapi doklah sampai 45. Kalau 45 ni berasak lah kita. Kalau kita suhu bilik 45 macam kita duduk dalam oven, suhu 45 ni panas. Kalau 25 pula suhu dia sejuk sikit. Okay, suhu bilik lebih rendah daripada suhu bilik. Jadi hipotesis tadi, jika natrium hidroksida ditambah maka suhu akhir akan berkurang atau bertambah tu kita rujuk pada suhu bilik. Suhu bilik 32. So sekarang ni guna natrium dia jadi 45. Kohor tinggi ke kohor rendah? Tinggi. Jadi kita kata akan Bertambah. lah. Kita rujukan kita ialah suhu bilik sebab dia cover pada suhu bilik tadi. Jadi kalau suhu akhir dia 45 maksudnya lebih tinggi pada suhu bilik. Kalau suhu akhir dia 25 maksudnya lebih rendah pada suhu bilik. Jadi kalau lebih rendah kita letak berkurang. Kalau lebih tinggi kita kata bertambah. Okey. Jadi ayat dia kalau awak ambil jika hablonatrium hidroksida digunakan maka suhu akhir akan bertambah. Kalau nak ambil rajah B, jika habloamonium klorida digunakan maka suhu akhir akan Berkurang. Habloamonium klorida berkurang. Kena jelas molek ni, dua bahan berbeza ni. Dua bahan berbeza. Yang ni natrium hidroksida, yang ni amonium klorida. Okey? Natrium hidroksida suhu dia meningkat. Habloamonium klorida suhu dia berkurang. Berkurang daripada berapa? Daripada suhu bilik. Meningkat daripada berapa? Meningkat daripada suhu bilik. Faham tak? Faham. Okey. Pemerhatian. Pemerhatian kalau kita duk cerita saat ni dah ni, meningkat berkurang ni, kita saling balik. Okey. Suhu apa kita cerita ni? Suhu awal ke suhu akhir? Okey. Ataupun senang cerita ambil bacaan akhir. Ambil pemboleh ubah tadi. Bacaan akhir termometer dalam rajah, kita baca rajah A dengan rajah B. Rajah A ialah sebut je berapa suhu. 45 darjah Celsius. Betul lah. Rajah A 45 manakala rajah B ialah
25. 25 darjah Celsius. Pemerhatian kita cover direct je apa yang kita nampak. Okey. Inference. Inference boleh pilih nak ambil yang mana ni? Nak ambil yang suhu turun ke ataupun suhu meningkat? Nak ambil yang mana? Meningkat. Nak ambil yang meningkat, maknanya rajah A. Okey, kalau nak ambil rajah A, kita tulis dulu. Bacaan akhir. Bacaan akhir termometer dalam rajah A meningkat kerana ni nak kena tahu kenapa dia bertambah. Okey. Kerana agak-agak sebab apa suhu dia meningkat? Sebab apa suhu meningkat? Ni punca dia. Kerana sebut nama penuh dia. Nama penuh dia apa? Hablonatrium hidroksida. Dia buat apa? Dah habis lagi jawapan tu. Dia buat apa sampai suhu tu naik? Apa dia buat sampai suhu tu naik? Kalau suhu nak naik mesti ada apa? Ada apa? Haba. Jadi maksudnya hablonatrium hidroksida membebaskan haba. Membebaskan haba. Bila dia membebaskan haba baru suhu naik. Jadi bacaan akhir termometer dalam rajah A meningkat kerana hablonatrium hidroksida membebaskan haba. Okey, cikgu ulang inference dia. Bacaan akhir termometer dalam rajah A meningkat kerana hablonatrium hidroksida membebaskan haba. Okey, bacaan akhir termometer ni ialah PB tersurat. Ini PB tersurat. Lepas tu, ni cikgu tanda balik perkataan kerana nak bantu awak buat ni. Okey, kemudian selagi ini adalah PB tersirat. Hablonatrium hidroksida membebaskan haba. Boleh tak kalau tak ambil hak ni, nak ambil hak B? Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi kena tukar ayat. Dia jadi ke mana ayat dia? Bacaan awal. Apa pula bacaan awal? Bacaan akhir. Tetap bacaan akhir sebab bacaan awal malas suhu bilik. Yang kita cerita ni, inference ni ialah bacaan akhir. Okey, bacaan akhir. Sekarang masalahnya nak ambil gambar B, tak mahu ambil gambar A. Okey, bacaan akhir termometer dalam rajah B meningkat ke berkurang? Berkurang. Ya, berkurang kerana okey, kalau tadi bila meningkat dia membebaskan haba. Bila berkurang maksudnya bahan ni buat apa? Lawan kepada membebaskan. Menyerap. Betul. Menyerap haba. Okey, jadi bahan sama ke hablonatrium hidroksida? Tak. Bahan dia ialah Amonium klorida menyerap haba. Boleh tak awak tulis belakang dua-dua jawapan ni? Supaya bila awak buat ulang kaji awak nampak. Tulis tepi. Jawapan selagi ni. Okey, cikgu tunggu awak tulis dulu jawapan selagi. Bacaan akhir termometer dalam rajah B berkurang kerana habloamonium klorida menyerap haba. Kalau A meningkat sebab hablo tu membebaskan haba. Kalau B suhu berkurang sebab hablo tu menyerap haba. Okey. Yang menyerap haba dikenali sebagai
Eksotermik atau endotermik? Ni tajuk dia tapak ni. Ingat tak lagi endotermik, eksotermik? Sudah lagi tulis? Ke tak sudah lagi? Sudah lah. Okey, sudah dah. Jadi tengok bawah ni. Definisi operasi bagi tindak balas endotermik. Endotermik lawan dia endotermik. Hok mana bebas, hok mana serap? Kita revise balik. Endo, exo. Ingat tak? Tak. Dok ingat. Okey, senang cikgu kabur lalu. Kalau kabur dok ingat senang, mudah cerita ni dok senyap je cikgu dok tahu respon awak. Ingat gini, tulis sikit kat tepi tu Kalau exo dia keluar. Kalau keluar bebas ke masuk? Bebas. Bebas. Bila bebas kau panas ke kau sejuk? Panah. Panah. Panas. Kalau endo lawan dia. Tadi cikgu kata exo bebas. Sekarang ni endo. Endo maksudnya dia serap ke dia bebas? Serap. Serap. Kalau serap maksudnya makin sejuk ke makin panas? Sejuk. Sejuk. Jadi kita tulis sini. Tindak balas, salin balik ayat ni. Tindak balas endotermik ialah proses yang lebih selamat. Kalau tindak balas awak tulis je tindak balas. Tak payah tulis proses ke keadaan ke bahan. Sebab ni memang tindak balas kan? Awak tulis lalu tindak balas. Tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyebabkan apa jadi tadi pada suhu tadi? Kau mana se-endotermik agak-agak? Yang menyebabkan suhu berkurang. Ataupun bacaan termometer berkurang. Sekarang ni faham ke? Faham. 10 dah ni. Okey, kalau faham tahniah. Kalau dok faham pun tak apa, boleh tanya Cikgu semula dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp. Okey, untuk hari ni setakat ni sajalah cikgu rasa sebab lama sangat siang kawak pula. Cikgu tak ada masalah lama. Siang kawak. Okey? Okey, cikgu nak awak teruskan jawab soalan ni ada sampai 35 soalan. Jadi awak ada cuti sekolah ni panjang lagi. Buatlah satu hari satu soalan. Okay, untuk bagi awak ingat sentiasa. Sebab satu soalan ni satu eksperimen untuk awak ulang kaji. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah lagi sebelum cikgu tamatkan sesi ni? Tak ada. Tak ada. Okey, tahniah kerana hadir. Cikgu doakan awak semua dapat kejayaan yang cemerlang. Jangan tidur banyak. Korbankanlah masa awak sementara sebelum SPM. Kalau nak tidur lepas SPM kek awak tidurlah banyak-banyak. Nak tidur. Okay? Pengorbanan awak ni bukan untuk cikgu tapi untuk diri sendiri, untuk keluarga awak. Pentingnya CGSPM. Boleh tak? Boleh. Okey, jadi cikgu rasa tu sajalah. Kita sudahi dengan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.